Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Dah start okey. Jadi syarikat anda kata kalau hujung tahun ni, kalau sale kita bagus, kita akan bagi bonus. So sambil-sambil tu ada dalam office tu adalah okey, sale kita ada yang kata bagus, ada yang kata tak bagus. Cuma angka sale cuma akan tahu hujung tahun kan. So adalah keluar, oi ada yang kata boleh dapat 6 bulan bonus. Ada yang nak kata kalau tak sale tak bagus, boleh potong gaji lah. Macam tu. Jadi macam-macam pendapat. Jadi kita akan ambil pendapat ramai. Pendapat ramai kata, oh nampaknya okey company kita ni. Kan bos pun baru tukar kereta. Contoh ADP keluar. Whatever lah. Dan ada yang kata, oh bolehlah kot at least 2 bulan. Ramai yang kata 2 bulan. Paling-paling ekstrim 6 bulan. Ada yang paling teruk sekali kata kena potong gaji. Itu dia. Itu dia. Itu maksud dia. Okey. Habis rainbow. Sabar Wan, sabar. Okey. Ni maksud dia. Okey. Jadi sekiranya bos company bagi 2 bulan. Okey, tak apa. Memang dah dijangka kan. Anda akan dapati feel good factor ke arah itu dan adalah leak rumors kata sale nampak okey lah, budak-budak sales budak account katakan ataupun admin katalah sales okey kan. Mungkin okey lah kot kan. Kita nak tahu branch lain semua kan. Itu cerita dia. Boleh? Jadi ini dia. Jadi kalau dapat 2 million okey, kalau dapat 6 bulan tadi, wow, naik sekejap. Tapi memang ada dah jangka. Tapi wow lah. Tapi kalau dia potong gaji macam mana pun, kita akan ada yang tak happy. Tapi kalau dia kata potong sebulan gaji, itu memang ada yang dah kata. Cumanya tak terkejut tapi tak terkejut sangat. Tapi kalau bos tiba-tiba potong 2 bulan gaji, wow. Itu memang tak dijangka. Dan itu baru jatuh berterusan. Faham? Ini range dia, 200,000 potong sebulan gaji. 2.4, ini tambahan 6 bulan gaji. Faham? Pening kepala nak cari contoh ni. Boleh? Ni dia. Okey, ini range dia. Jadi simpan website ni. Unemployment rate, market consensus 10.5. Between 9.8 to 11.5. Biasanya dia keluar 9.5, 10. Dia akan bulatkan nombanya. Untuk average hourly earnings, pasaran menjangkakan it's around negative 0.5. Nampak? Sebab Forex Factory ni untuk angka ni dia bulatkan kepada 0.5 dan 1. So dia tak gunakan macam 0.7 ni. Dia tak bulatkan macam tu. Tapi ingat, julatnya negatif 1.5, negatif 0.2. Sekiranya tiba-tiba ini terdapat kenaikan, itu positif. Okey? Jadi study benda ni. Dia bukannya tengok hijau, merah, jingga apa tu. Bukan tu cara dia. Langsung tak ada macam tu. Anda nampak kalender lain-lain kan? Nampak? Nombor ni pun lain. Nombor ni pun lain. Anda pernah nampak tak sejam sebelum tu Forex Factory update kan dan dia keluar angka lain kat sini. Kadang-kadang sejam sebelum dia update kan ya. Anda pula dah buat analisa dia tukar. Ni cara dia. Sebabnya ada yang baru hantar dan sejam sebelum dia akan ni. Ingat NFP starting daripada bulan berapa itu? Bulan 3 ke bulan starting daripada tahun ni, cara dia keluar tak sama macam dulu. Kalau dulu, saya sendiri pernah bekerja sebagai reporter kalau nak tahu dan juga sebagai editor news. Dulu NFP ni, sejam sebelum NFP, reporter semua dia panggil. Kan? Diletakkan dalam satu bilik yang dikurung lah. Dia orang tak dibenarkan untuk berhubung kepada dunia luar dan dia orang diberikan advance copy. Maksudnya
advance copy untuk NFP punya release ya. Dengar. Okey, diberikan satu advance copy, satu embargo copy dia panggil ya, embargo copy. Siapa yang pernah kerja dengan media ataupun PR, anda tahu benda ni. Kan ada embargo copy tu kan. Okey. Jadi dan dia orang pun standby lah news dia. Standby news dia dan cerita dia semasa news tu release, jam dia, waktu tu dia orang keluarkan berita. Okey. Sekarang ni dah tak ada benda tu sebab susah untuk kita kawal teknologi ni ya. Jadi reporter, sebab tu kita dengar ada cerita yang news tu leak out awal, certain bank dia dah trade into movement sebelum, lepas tu jatuh balik, dia orang dah jual balik sebelum news kan. Sekarang ni tak boleh. Ya. BEA ataupun Labor Department, Labor ni dia tak benar kan. Cuma semua orang akan terima pada masa yang sama. So maksudnya this will be releases, major releases ni akan lebih volatile sebabnya orang baru masuk. Orang masuk market. Tak macam dulu, tak macam sebelum ni di mana anda nampak big players, ada yang dah position, ada yang keluar daripada position selepas release. So the safer way untuk anda trade dia adalah macam ni. Anda tunggu release, anda tunggu initial move tu, anda tunggu, contohnya you tengok kepada satu time frame, you can choose lower time frame. Say you have an established punya movement macam ni. Kita ambil M15. You can go as low as M5. So, anda tengok kepada range sebelum release tu. Kepada pair seperti EU, yang high liquidity, EJ, UJ, ni adalah biasa yang orang trade NFP dan juga XAU, USD. Ni adalah yang pair-pair biasa lah. Okey. Anda tengok established range bila market start sideways sebelum NFP. This will be your high, this will be your low. Okay, ada banyak teknik lah. Tapi ni salah satu yang dulu, yang biasa. Gold, yes, XAU, USD. Okay, so tengok kepada established range. What you want to see is something like this. Anda tunggu dia break dulu. Katalah it's a positive it's a positive release. Ini untuk EJ contoh dan it's a positive release, angka lebih bagus. Anda tunggu initial move ini. Anda tunggu initial move ini dan untuk dia balik. Untuk dia balik Untuk dia balik. Okey, untuk dia balik, tengok dia retest. If it retest here and dia buat high balik. Dia buat high balik, anda tunggu di sini punya retest. Sini punya retest, faham? Anda tunggu sini punya retest. Ini untuk lebih kepada intraday instead of trading news. Ini kalau anda trade after the news. Relax lah, tak perlu kejar. Dia tak retest, dia terus pergi, biar bulan depan ada NFP lain. Okay, tunggu this retest of this ni. Boleh? Itu salah satu cara dia. Okay, you wait for this retest. Kalau dia terplay out macam ni, anda tak trade. Faham? Dia retest yang lower range ni, anda tak trade. Tapi kalau dia retest yang ini, this range, then anda tunggu, because bukan apa, dia ada high, low, higher high. Dan higher low. So you wait for this retest. Tetap technical, tetap structure. Saya tak satu-satu candle loh. Okay, tunggu this retest sini. Okay, your stop loss will be here. Tetap ada stop loss. Tak ada tekan, menggeletar, I don't do that.
Saya tak buat benda tu. Okey, biar volume dah ada dalam pasaran, tak ada slippage, anda masuk pun ada plan, anda dah ada ni, anda boleh buat sebelum range dia. Katalah dia buat volatile market type macam ni. Jangan trade. Boleh? Sebab nampaknya liquidity dalam pasaran rendah. Only few traders yang masuk ni. Mungkin orang tunggu benda lain, bukan NFP. Faham? Sebab malam ni juga kita akan ada Kongres US last day. Dia kena bersetuju untuk fifth stimulus package tu. Malam ni. So maybe NFP bukan tumpuan. Anda akan tahu benda tu kalau movement macam ni. Faham? Orang tak trade dia. Orang tunggu cerita Kongres tadi. Yang tu tak payah trade. Minggu depan kita boleh masuk paket. Okey, mungkin pukul 4 pagi besok, pukul 3 pagi besok, bagus-bagus, sihat walafiat. Hari Sabtu mata macam panda. Faham? Bawah tu ada hitam. Tunggu-tunggu makin pukul 4 pagi. Tak payah. Tidur. Minggu depan cari. Okey? So kalau anda tengok movement macam ni, maksudnya dia adalah volume yang lebih rendah. So this is what you wait. Tunggu dia retest. Ataupun ke bawah. Sama. This move, retest, break dan anda tunggu this retest. Maksudnya berlaku satu high. Di time frame yang lebih rendah. Okay. But ini adalah after the news. Kalau anda trade before news, anda letak position. You take one position and anda kira dia punya julat ni, kirakan berapa dan sediakan satu akaun khas untuk trading news. Bukan akaun utama anda dan fund in equity untuk jumlah ini. Jumlah range ini. Contohnya jumlah range ini 30 pip dan anda kiralah equity untuk berapa 30 pip tadi. This one is the margin account. Jadi apa-apa hal itu duit. Dan dekat XM ni kita ada XMP. Saya pukul berapa? Mana Hafiz? Pukul 2.30 pagi dia tanya saya. Apa benda XMP? Tengok poin dia banyak. Boleh guna. Saya kata gunakan untuk trade yang macam ni. Bukannya untuk support balance bila anda tengah floating. Gunakan dia untuk tu. Floating. Dia ada loss lah. Jangan berdoa-doa kan. Nak buat macam mana. Jangan top up account. Saya tak setuju langsung dengan benda macam tu. Dia loss lah. Kenapa nak tambah kerugian anda? Anda dah salah. Anda tahu anda salah masuk. Kan? Dah tak ikut teknik. Lepas tu kata ada analisa benda. Analisa tu market tak ikut analisa tu salah lah. Jangan top up account. Buang benda-benda macam ni, mengarut. Kita pun tahu mengarut kan. Dia pergi alhamdulillah, tak payahlah. Dah berdosa nak sebut alhamdulillah, tak payahlah. Jumaat ni. Okey. Kita cerita yang betul lah. Jangan tak payah cerita yang bulan bintang ni. Saya tak setuju dengan benda-benda macam tu. Kita cerita yang direct. Boleh mana? Jom. Okey. Buatkan satu akaun khas dan anda letakkan satu jumlah XMP ataupun anda fund in equity anda untuk satu jumlah yang anda sanggup loss, letakkan dan kepada berapa size dia anda kira dulu, fund in dan anda masuk sebelum. Lepas tu kita trade macam mana? Kalau kita trade is always technical kan. Kira kan kat mana anda nak ambil SL, kat mana anda ambil TP. Saya guna Fibonacci. Teknik anda mungkin anda gunakan moving average. Tanpa tahu kat mana anda keluar sama ada SL atau TP, anda akan risau. Kita akan duduk tengok chart. Anda nak tahu anda risau macam mana? Simple je. Kalau anda duduk trade dan tengok chart, kejap-kejap lari tengok TV, tengok chart balik. That is not right way untuk trade. Itu orang bekerja sebagai trader. Kalau anda bekerja dekat JP Morgan ke,
Maybank dealer ke dekat London ke apa ke kan. Then anda boleh buat benda tu. Tapi sebagai retail trader, anda tak perlu nak menghadap 5 minit, 5 minit, 5 minit. Sebab tu saya jarang duduk mengetih dengan trader. Duduk lepas tu duduk senyap masing-masing tengok chart. Baik duduk kat rumah kan. Faham? Okey. Jadi ini untuk untuk NFP, untuk NFP. So apa yang kita jangkakan, I won't be surprised kalau data malam ni adalah lemah. But maksudnya data malam ni tak cantik. You will see a spike down untuk US dollar. But I do think dia akan recover balik. Because of technically, you have USD, ini secara teknikalnya, you have US dollar yang dah cukup count dia. 1, 2, 3, 4, 5. This could be your, ni, sebelum kita ada bigger pullback. Bigger. Kalau ada pun NFP, dolar lemah, then this pullback is due. This pullback is due. Sama juga, ini untuk dolar. Ni meaning is applicable for all dollar pair. I want to show you guys something interesting. Tak payahlah cerita nak FBM KLCI ni. Okay. Basically, this is what I'm expecting untuk KLCI dan lain-lain indeks. Dia sama. We are expecting, dia belum lagi recover daripada ni. Tengok, tarikh dia sama. March, ingat tak March 23rd? Sama tak? Sama dengan ni. Ingat tak yang kita duk cerita March 23rd? Dari bila kita cerita March 23rd ni? S&P 500 kan? Nampak tak dia sama? 23 March. Tarikh tu. 23rd March. Ingat? Semua sama. Everything sama. It's the same. It's one market. And kita nampak, kalau US buat higher high, kan? If US ni buat higher high, kalau YM ni buat higher high, kalau kita dah ada Nasdaq, dah buat pun higher high. Kita ada DAX yang is still moving but it hasn't recover, and all this downturn dalam Malaysia punya ni adalah disebabkan kita tahu cerita politik lah. Saya tak nak sentuh benda tu, but we know this kelemahan cerita politik kan. Sebelum kita ada COVID-19 punya low, dan China, we in Asia, China, kita dah jatuh awal. Waktu kita jatuh, sini belum jatuh lagi. Because China tutup, Wuhan. But looking at other indices, even yang lemah seperti kalau kita bandingkan yang lemah seperti FTSE kan, FTSE, IBEX ni ada lower low, tapi FTSE ni tak ada lower low. Kalau kita ambil kat weekly tak ada lower low. Tapi cerita dia, we do see recovery. So I'm expecting, I see this unless kita ada satu lagi lockdown. I see this as the low. We cannot deny dia masih ada peluang untuk ke bawah. Maksudnya selagi dia tak break this high untuk Malaysia ni, of which is the same as this high untuk FTSE. Sama. Same. Size chart. Sama. Okay. These are the weaker. Nampak tak? These are the weaker. Kalau kita ambil yang strong index seperti Nasdaq, this high, okay, ni sebab dia teknologi sektor. This high was not a high actually. Okay, but we do see, because this one is more technology based. Kita mungkin boleh compare something seperti Hang Seng. Saya tengok Hang Seng.
Hang Seng maybe more equivalent kepada kita. Ya, Hang Seng tak jauh daripada kita. Tak jauh daripada kita because of China. So untuk Hang Seng saya expect dia untuk completekan. Ini untuk Hang Seng. Ini untuk Hang Seng. Hang Seng. Okay. 2, 3, 4, 5 maksudnya ini. Saya expect dia untuk completekan ini. Okey, jadi bawah sikit. Sini, sebelum kita continue. Okey, maksudnya untuk ini tadi, untuk buat satu correction ke bawah, but not that major. Sebelum dia meneruskan wave 5. Selepas dia extended ni, sini yang ada major correction. 1, 2, 3. Faham? Sini adalah 1, 2. This one is extended 3, 4, 5. Sini yang akan major correction. But it won't, I don't foresee dia akan break down ke bawah. Ini yang akan ada correction. You want to follow market sekarang, kalau anda miss the rally, you wait for this correction. Ini wave 2. Ini wave 2. Sini nanti anda buy. Ini bagi mereka yang longer term. Ini bagi mereka yang dulunya mana cari pucuk akar. Sini. This one is more kepada mereka yang longer term trading. Okay? This move all the same. Sama. Bukan hanya kepada Malaysia. Ini the whole world. This one is whole world. Nikkei. This 2, 3 wave. Sama. DAX. Sama. Ini menyebabkan IBEX akan complete wave 5 dia. UK. Sama. Dow Jones. Sama. S&P 500. Sama. It's all one market. Masa tu nanti kita akan ada Nasdaq pun will do this correction. Ini extended 5 dan kita jangkakan akan ada 3 wave. So dia naik balik. Benda sama. It's all one market. Sama, Syam. One. But, boleh? Sama. Okay? Dan ini, waktu ini berlaku, when this happen, bilanya kita nak dapatkan timing ini? Bila kita nak dapat timing ini? Okay, bila kita nak dapat timing ni? This is the same bila dolar habis dia punya wave 5 ini. Tak ada cerita election. Election, COVID-19, tak. Sukati dia lah, election, COVID-19. Saya tak peduli sangat, faham tak saya tak peduli sangat news ni. Saya tengok news tu apa dia mengubah struktur market. Saya nak tengok, saya tengok data. Saya data trader, saya data. Price ni data. Kita nak sukat, nak nilaikan sentimen. Sentimen dia bagus 20%. Macam mana? Kita tengok. Sentimen tadi menyebabkan dolar jatuh. Kita tengok jatuh berapa banyak, kita ambil Fibo. Then. Ataupun support, moving every, whatever anda punya cara. Saya tengok kaedah itu. Sukati dia lah. Ini masa US election ke apa ke, itu hal dia. Kan?
Bilanya dia nak buy tak sell, kita ambil level. Don't care about that. Bukannya saya tak beli news. Anda tahu saya ikut news. Dan kita faham what happened. Tu cara dia. Instead of lepas ni ada news, jangan masuk dulu. I don't care. Saya tak. Sebabnya stop loss saya tak 15 pip. Saya tak buat macam tu. So, to me, market volatility is out. I don't care. Sebabnya saya tak letak stop loss 15 pip. Faham? Okay. So, this will be the timing. It's all lining up. It's all lining up. Nampak? It's all lining up. Anda dapat confirmkan dia kalau this trend line break. This trend line break, and this trend line will break dekat S&P 500. Nampak? It's all sama. Dia sama cerita. This trend line break. This trend line nantilah. Okay? Kalau then orang start, oh ni tak bagus, apa cerita case apa ni, then kita boleh cerita yang negatif kat sini. Masa ni kita cerita positif. Sebab struktur dia masih ke atas. Faham? Kita trade apa kita nampak. Jangan trade apa yang kita rasa. Election. Yes, kita tahu that is coming up kan, V? Bulan berapa? 11 kan? Tapi adakah market dah trade dia? Entah. Sampailah dia break. Market dah tengok election. Faham? Okay? Itu cara dia. Itu cara dia. We push gold higher unless the chart is telling us otherwise. We push gold higher as long as market is telling us it is going higher. Selagi 1 hour ni move macam ni dan tak break trend line, nah. Yang biru ni tak break lagi, tak. Merah ni dah trade, dah break kan. Merah ni dah trade, dah complete. Kita letakkan wave 5. Kita nampak ada divergence. So kita letak 5 ni habis 3 dan sekarang ni kita ada nesting. So kita expect 4 reset untuk wave 5. Kalau dia breakdown ke bawah, kita tukarkan ini kepada sini. Ini 3, ini 4. Nampak? Anda tak masuk yang macam ni. You are not entering pada kawasan macam ni. Anda nak masuk bila dia break trend line, 3 wave nampak anda masuk. Buat benda logik. Jangan kejar market. Biar set up tu ada. Kalau anda tak trade yang ini dahulu, 1674. Mana 1674? Yang ini dahulu, sebab sini reset. Nampak tak? Market reset. Ini maksudnya dia reset. Daripada trend line tu kan, dia reset 1674. Ini dia reset, dia break trend line. Sini yang anda trade. Kawasan ni anda nak trade apa? Anda tak masuk. Kan buy sell apa bendanya ni tak ada tarik. Dia tak ada 3 wave. Anda tak trade. Anda tunggu yang 4 ni nanti. Baru anda trade. Ini yang nak kejar market. Kalau anda tengok orang masuk sini, nak kejar market tu. Simple. Kecuali anda trade dekat ni ya. Ni mungkin lah. 3 wave kan. Ini 3 wave. Boleh, tapi pergi lower time frame lah. Lower time frame. 5 minute chart. Okay. This one. Tapi lebih volatile, sikit dah kena stop loss. Faham? Buat benda logik. Buat benda logik. There is no setup. Structure wise tak ada. Ini breakout. Okay, kita expect 4. Nampak dia breakout ni. Dan dia ada divergence. Buat satu lagi high. Okay, kita nampak dia ada divergence. Divergence. Ini wave 5. Ini wave 3. Nampak ni. Ini 3. Ini 4. Ni kat time frame itulah. Tu dekat 5 minit. Tapi kalau kita pergi 1 hour, tak ada. Tak ada high. Tak ada high. Ini the whole thing adalah divergence. Boleh? Tunggu dia break out. Tunggu dia break out trend line. 3 wave nampak jelas, masuk. Ini tak ada. There is no entry. Jangan kejar. Simple kan, Jo? Do things simple.
Dia dah pergi, tunggu dulu. Tunggu, anda nak buy price mahal. Kan? There is nothing here. Tunggu dia break. Kalau nak masuk, maybe this 4. Maybe this 4. But I don't really like ini. I really like bila dia reset ini nanti. Then jauh sikit. It could be masih naik. Biarlah. Cari lain. Bukannya itu je nak trade kan. Okay. So, malam ni juga kita akan ada Kongres US. So, untuk NFP tadi, take one position. I'm leaning towards negative release. Lower US dollar tapi lepas tu dia kuat balik. Because technically US dollar is in support area. Kita tengok US dollar ni. Technically dia adalah dekat support area. Kita tengok UCAD contohnya. UCAD H4 is in support area. Oops. Is in support area. Di dalam area equilibrium. Di dalam area equilibrium. Kita masih lagi dalam negative US dollar dynamic until this trend line breaks. This trend line break, anda dah habis dollar dynamic. Faham? Sama. Cerita dia sama je. Ada renovation kat rumah atas ni. This trend line breaks, then negative US dollar dynamic habis. Tak sesuai dah nak long EU, GU, tak sesuai. Anda akan dapati those pair akan lebih sideways. Yang cantik pada waktu tu, anda nak masuk yen. Bila nak buy yen pair akan buat retracement. Okay, yen pair akan buat this retracement. Ini anda long. Ini dekat lower time frame, dia nak habis. Is finishing. Dia dah break out daripada ni. Dia break. Okay. Jadi anda tunggu anda tunggu dia punya ni. Anda nampak ni divergence. Nampak tak? Momentum habis. Anda dapati dia lebih banyak lekuk. Nak masuk sini, kalau anda dah masuk sebelum ni, okey. Anda lock, tunggu TP kat sini. Kena faham anda dekat mana dalam market. Anda dekat hujung. Kalau ini break out dan cancel, then kita akan letak 3 ni ke atas. Kalau dia lebih tinggi daripada sini. Kalau RSI ni break out daripada ini punya high, then 3 kita akan kat sini. Faham? Kalau waktu tu saya cari position sini dahulu. Okey. Yang satu saya tengok immediate adalah kepada minyak. Minyak ni ada setup. W, X dan Y. Maksudnya ini. Okey, di setup. Di setup. TP dia ambil daripada 1 dan entry. Jadi TP dia adalah kat atas ni. Dekat XL kita ada 2 kontrak. Satu mini kontrak, satu kontrak full standard. Kalau mini kontrak ini adalah sebanyak 1.26. Maksudnya satu lot anda kalau kena stop loss ni, anda akan hilang $12.60. Kalau yang ini dia punya ni adalah ni. Tapi ini bukan signal. Saya cuma tunjukkan bagaimana anda mengikut 3711 dan apa entry dia dan apa cara untuk catat prestasi dia. Risk reward 3.85, entry dan seterusnya. Ada dalam outlook dia. Okay. Dia pergi terus. Dia tak balik. Suka hati dia lah.
cancelkan order. Macam mana kita tahu dia pergi terus? Kalau ini dia break atas ni, kalau dia break atas ini, then anda akan kira balik Fibo anda. Anda kira balik Fibo anda. Anda akan ambil entry Fibo daripada ini. Okay. Cara nak tahu dia, kita tunggu price break bawah ni. Break bawah ni. Then anda tengok balik, betul tak tempat entry aku? Faham? Boleh? Jadi kita tengoklah apa perkembangan yang ini. Jadi letakkan satu ni, lepas tu pada waktu ni selagi dia tak break high ni, ada kemungkinan dia jatuh, that will be the entry 40-70 tadi. Okey. Itu adalah untuk minyak. Kita biarkan yang inilah, kita tengok perkembangan ni. Okey, ini untuk minyak gold. It's not giving you an entry. Dia masih lagi tak ada. Dia terus je naik. Unless anda take dekat 5 minit, 1 minute, itu saya surrender. Saya tak dapat. Saya tak dapat nak tengok. Stop loss kat mana? Jangan tengok TP je. Stop loss berapa sen? Kalau anda take gold dekat 5 minit, stop loss kat mana? TP kat mana? Jangan ada, kalau anda berfikir entry dan dia akan naik, yes, entry dia akan naik, tapi stop loss kat mana? TP kat mana? Kalau tak nampak macam tu, janganlah. SL invalidation H4. TP? Faham? To me, that doesn't make sense. That doesn't make sense. Kalau entry di 5 minit, tak make sense. If you are targeting 2,900 and entry dekat 5 minit, it doesn't make sense. If you miss lah, itu je. Don't kejar. 5 minit invalidation H4. Wah. Itu meriah. Itu meriah. Miss. Tak apa. Kita dah cerita pasal gold ni dari bulan 2, bukan baru sekarang. Bagi mereka yang baru ikut webinar, we've been discussing this sejak bulan 2. Bulan 3, waktu gold jatuh, saya ada orang, jangan short, cari long. Yes, dia pergi. Okay, tunggu satu lagi pullback. Tak masuk. Okay, satu lagi pullback. Tunggu. Ambil. Memang nak buy gold. Silver. This is the one that could go as far as $50. Gold, 2,700, 2,900 level. But you don't expect itu untuk sampai minggu depan. Minggu depan, market doesn't move dalam satu straight line. Yeah. Okay. JPY pair at the moment you stand on the side. You stand on the side. Yeah? You stand on the side. Untuk JPY pair, you stand on the side. You stand on the side. USD JPY, we do expect satu bounce dia. I do expect untuk EJ. This one could finish sini. Faham tak? W sini. Dan kita tukar. Satu anda nampak saya letak W dengan C ni sekali. Ada sebab dia. Okay. Euro JPY, tunggu dia punya retracement ni. Minggu depan. This will happen bila dolar kuat. Bila dolar kuat je ni. Bila dolar buat wave 4 ni, faham? Okay. Minggu depan, cari JPY pair untuk long. Euro JPY terutamanya. Kita ada higher high sequence. Nampak dia buat higher high. GJ ni tak ada. GJ kalau dia buat higher high, then minggu depan pun cari GJ. Retracement, breakout trend line, 3 wave anda long. Dia tak malam ni kalau spike kan ke atas, then anda tunggu 3 wave minggu depan. Ini H4. AUD JPY tak ada. Ni ada higher high. Now we are reacting, we might see lower. Kalau US dollar kuat, ini akan buat wave 2. Faham? Okay.
Cap JPY tak ada. Ini belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Okay. I won't be surprised kalau dia turun lagi kat sini. Lain tak ada. So, yang ada, nampak saya ada satu je, iaitu minyak. Saya tengah tunggu this thing, silver, gold, euro JPY, euro USD, NZD USD bila ada pullback. Bila ada pullback ini lebih kepada long term. Tetapi untuk yang ni tadi adalah short term. Ini 1 hour punya chart. Ni 1 hour punya chart. Boleh? Okey. Lain-lain chart semua dalam ni. Every single chart semua dalam ni. H4. Saya tak bagi H1 sebab ada orang cuba untuk trade setiap lekuk. So saya macam ni lah. Tunggu extreme area. Tunggu extreme area. Satu saya tak kongsikan H1. H1 orang try untuk trade setiap lekuk. Better saya buat macam ni. Jadi anda pun tak, bila anda try untuk trade setiap lekuk tu, dia banyak fail. Seriously. Lower time frame dia banyak cerita. Maksudnya it can do banyak benda. Contohnya macam ni H1. Kita ambil satu ni H1. Okay. This one could be doing so many things. This one is mungkin adalah 5 wave. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia buat 1, 2, 3. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5. Untuk completekan untuk completekan yang ini. Cat JPY atas. Okay. Ini satu cerita. Or it can be doing lain. Dia boleh buat benda ni. Dia boleh buat benda ni. Ini adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia turun balik. 2, 3. Faham? Dan ini adalah your X. Ini W, X dan Y. Nampak? Anda tak trade. Anda tak trade yang macam ni. Anda tak trade. Sebab itu dia banyak cerita. Satu anda trade cuma di ekstrim. Contoh ekstrim yang benda macam ni. Ini habis. Okay. Saya lihat yang ini nanti, yang ini berlaku bila? Anda short AJ, anda short JPY pair. Bila indeks, bila fixed dynamic habis, bila fixed dynamic habis, dan anda short JPY pair. Memang. Ada banyak yang tanya saya. Sebab tu saya cerita kat sini. Sebab tu saya suruh ikut webinar. Ada yang download dekat webinar, dia pergi share kat grup dia. Pengikut yang dalam grup dia tak terangkan. Saya okey, tak apa, benda ni free. Tapi terangkanlah kepada orang kalau anda kongsikan kan. Terangkan, ikut webinar, kita cerita satu-satu benda ni. Kan? Bukannya sini nak buy, no, don't. Bila ada higher high, bila ada lower low, rujuk kepada time frame besar, what happened? Wave 2 biasanya sharp retracement kan. So anda tunggu sharp retracement berlaku dan anda kat sini anda short. Ini adalah sama dengan bila pergerakan ini. Ini extension dalam saham. Ini sama dengan extension dalam saham. Dan bila ini berlaku, pair JPY seperti ni dah diterangkan dalam ni. Lama dah kita letak. AUD, JPY, SEC JPY, CAT. Dia ada lower low. Dia akan completekan wave last dia. Dia akan completekan yang last dia. Bawah ni. Okay, dia akan completekan yang C ni. Dia akan completekan ni. Okay, dalam wave 3 ni. Masa ni kita akan ada yen dynamic.
Ya, biasa. Kita akan completekan yen dynamic. Rasa ni. Tengok daripada time frame besar. Tengok daripada, lepas tu anda cari peluang di time frame kecil. Itu je. Asalnya semua belajar macam tu kan. Anda pergi mana-mana pun asalnya itu sepatutnya lah. That's when we see yen dynamic. Yen ini akan sharp. Ini akan sharp. Bila, sebabnya orang masih bimbang pasal COVID-19 kan. Orang masih bimbang pasal Trump, US, China. When this retracement happen, ini akan sharp. Saya jangkakan dia akan lebih sharp. Masa itulah champion semua akan cerita kan. Doomsday. Dia kata habislah ekonomi kan. Waktu ni. Inilah waktu dia. Orang suka dengar yang macam ni. Dan sharp movement. Very sharp movement. Sebelum market details. Masa ni lah keluar cerita semua tak bagus waktu ni. Sharp retracement. Okay? Boleh? Okay. All this ada dekat Outlook tu. Group ada. Saya tunggu soalan. Tak ada soalan. Kalau ada soalan, saya jawab. Ada. Janganlah tanya. Nak naik, nak turun, nak buy ke sell. Itu anda punya sistem. Chat saya ada dalam webinar. Kalau tanya apa, kadang-kadang saya kongsikan. Tapi tak adil kepada mereka yang ikut webinar. Sebab tu saya kongsikan sikit-sikit. Yang ikut webinar, dia dapat the whole thing. Okay? Jadi kita berhenti rehat sekejap. Kita dah masuk waktu London. London nampaknya meneruskan negativity untuk waktu Asia. But I do nampak by 5-6 petang nanti, it will be more sideways as market ready untuk NFP dan juga kepada Kongres US. Okay? Jadi kita berhenti rehat sekejap. For 5 minit, kita sambung balik selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chat yang Zul trade. Kalau saya tunjukkan, kita menjawabkan XM. Okey, kita berhenti sekejap.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, audio semua okey Okey, jadi we are in London session now. Kita sebentar tadi kita ada few industrial production data untuk Germany, untuk France, nampaknya lebih baik daripada ini adalah ini boleh memberikan gambaran kepada GDP ya. So we do expect GDP to be better than kuartal kedua pada kuartal ketiga, dan nampaknya that's where we are heading. Malam ini kita akan ada both Australia untuk Kanada dan juga US punya employment data. So if we have the divergence between dua ni, UCAT can be something that you look at. Kalau kita tengok kepada employment data untuk Kanada setakat ini apa yang kita ada adalah agak ni untuk Kanada. So we do have a very strong data pada Jun. Okay, 52.8 ni dan employment change pada Jun adalah juga positif dekat Kanada. So we do expect this one to be better. Kalau kita tengok jangkaan pasaran adalah 395,000. So it could be quite a divergence between US dan juga Kanada. But sekali lagi, seperti saya sebut tadi, daripada sudut teknikalnya, UCAT berada dalam area support. This is UCAT. This is UCAT. So we might have this move down before dia ke atas balik. We might have that. Tak dinafikan. We might have this. But I don't, untuk shorter term, yes. Tapi I don't really like untuk nak trade dia. Kalau anda nak trade news, this could be the chart UCAT. Selain daripada euro, apa semua tadi, anda boleh tambah dekat sini UCAT. Sebab dia ada dua. Kalau news dia berlawan. Kanada dijangka lebih bagus. US punya data could be lower. We might have that. Kalau pre-market, pre-news, I would prefer ini. UCAT. After news, I would prefer ini. Dan juga gold. Dan yang lain-lain ni lah. Sebab UCAT punya volume adalah rendah. Kalau pre-news anda nak masuk sebelum news, ini adalah lebih relevan lah sebab dia ada dua data. So you could have an agak extended sebelum dia bounce balik. Boleh? Okey. Ada soalan khusus, spesifik soalan? Maudah, Ming Leong, Aidil, Alif, Fikri, ada sebarang soalan khusus? Okey, kalau tak ada, then kita masuk ada. Tak ada, thank you. Okey, kalau tak ada, every chart ada dalam kita punya ni. All the link untuk chart semua ada dalam tu. Apa yang saya lihat, ini bukan signal. Tujuan saya nak tunjukkan ini adalah untuk kita sama-sama macam mana anda rekodkan, anda lihat prestasi sistem dan apa yang kita tengah perhatikan. Okey? Dan trade ikut sistem itu je. Jangan pandai trade. Tak ada pandai trade. If your system is not performing, you lower down the position sizing. Dia tak bagi what do you want. Dia tak bagi yang paling kecil anda nak, jangan pakai. Jangan pakai dia. Dia tak bagi apa yang anda nak. Okey?
So, setiap orang nak benda yang tak sama. You need to define that objective dalam dagangan anda. So, you need to define those. So, kita masuk kepada topik kita pada yang pertama dalam webinar kali ini, iaitu permulaan menetapkan kepercayaan anda. Macam ni. Jangan trade. Macam mana tu? Bukan trade the market. Anda invest dalam trading. Faham beza dia? Lalu ramai cuba pandai trade. Jangan. Bukan pandai trade. Anda cuma ikut standard operating procedure, SOP saja. Don't pandai trade. Itu yang memusnahkan trading anda. Anda tahu, banyak kali kalau anda gagal, equity anda habis, bukan sebab anda tak tahu trade. Anda tahu ada sebabnya anda masuk, tapi gagal mengawal emosi, gagal dengan position sizing. Anda rugi bukan sebab Trump. Dia tak tahu pun anda buy UJ. Dia tak tahu. Kan? Tak ada. Bukan sebab itu. Okay? So, inilah konsep yang saya cuba bawa dalam 20 siri webinar kita, iaitu invest dalam trading. Anda invest dalam sistem dagangan. You are not going untuk nak pandai trade. Tolong, buang cara berfikir tu. Buka chart nampak pandai, ini buy, ini sell. Don't. Sistem anda kata kat sini nanti aku buy. Itu buy. Bukan don't go and pandai trade. Buang sifat tu. This is the foundation untuk anda berjaya dalam bidang ni. Saya sendiri, I wish saya dengar benda ni masa saya mula-mula trading dulu. I know it's very hard untuk nak tukar. Very hard. But trust me, saya sendiri, saya start trade pada tahun 97. Saya start trade saham. Dan memang kosong. Tak ada apa-apa. Tengok kawan semua, hidup mewah. Tukar kereta, mewah. Nak minum pun, nak jumpa pun, kalau siapa kat Kuching ni, jumpa kat Hilton. Itu tak ada. Nak minum, pergi Hilton. Holiday Inn dulu kan, Holiday Inn tepi kat waterfront dekat ni. Nak minum pagi RM5 kot. Waktu tu lah. Sekarang ni lain lah kan. Dulu RM5.50. Saya ingat lagi. Sebab kita selalu dekat situ sebab kawan kita orang chef kat situ. Dekat Holiday Inn. Sekarang ni dah lain nama dia. Sekarang ni lain dah nama. Dekat tepi Sarawak Plaza tu kan. Link tadi. Okey. Link yang ni tadi. Link yang ni. Sekejap ya. Okey. Itu memang tak ada apalah. Dan saya pun buta lah ikut. Tetapi kita orang waktu tu awal 97 market dalam bull run. Macam anda siapa yang masuk saham Riverside Majestic, Holiday Inn, SEDC tu, Edward. Bukan Riverside Majestic, Holiday Inn. Riverside Majestic yang seberang tu. Holiday Inn. Okey, dulu tapi okey, apa yang saya nak ceritakan adalah benda ni. I wish I dah tukar nama lain. Holiday Inn dah tukar nama lain, saya tahu. Jadi cerita dia, apa yang berlaku kepada saya pada awal saya berdagang 97, itu saham 97, and then pasaran jatuh. Mid 97, late 97 pasaran jatuh. Pada waktu ini saya bernasib baik. Saya memang bernasib baik sebab saya keluarkan duit sebab nak, orang kata, main property. Masa tu orang semua banyak duit, ekonomi tengah boom dan kita ada harga hartanah naik apa semua kan. Ekonomi boom 97, 96 ekonomi boom. Saya 96 saya belajar kat luar negara. Balik dan lepas tu
jumpa kawan-kawan lama semua jadi remiser. Semua kawan saya semua remiser waktu tu. Yang kita orang ada satu grup badminton, sama main badminton. Ya. Dan dia orang semua kalau tak jadi remiser corporate, remiser retail, ada yang jadi assistant kepada kawan lain. Kan malas malas nak ambil exam. Okey. Tapi kita dia semua berduit. Semua ada duit. Sama ada daripada commission jadi remiser ataupun trading sendiri. Sebab market tengah bull. Saya pun ikut dan duit untung dia dapat beli rumah. Bayangkan. Sebab bull market. Kita masuk counter tip, tak tahu apa pun counter tu. Sebab masa tu ada first bot dengan second bot. Siapa ingat waktu tu first bot dengan second bot, sekarang tak ada. Jadi kita main, memang main lah. Sebutan kataan dia main. Kita main saham apa, counter apa pagi ni. Beli pagi, petang. Kalau float, biar esok dah naik. Sebab bull market. Cat semua naik ke atas macam gold sekarang. Faham tak? Macam gold. Macam gold sekarang movement. Kita tengok. Apa pun tak reti. Saya tak reti. Orang suruh buka CDS account, buka. Waktu tu ada bank utama bawah tu. Dekat Wisma. Dekat salah satu ni lah. Okay. Dan apa? Dan cerita dia memang dan saya bernasib baik. Sebab saya keluarkan duit. Nak beli rumah. Lepas tu market jatuh. Market jatuh macam ni. Makanya semua kaunter jatuh. Hampir ke semua kaunter jatuh. Ni cerita dia. Dan saya bernasib baik. Saya banyak bernasib baik benda macam ni. Kawan-kawan ada yang rugi, ada yang untung. So, kita sama-sama main property. Tapi saya tak beli lagi. Saya beli satu property. Yang lain-lain sebab kita nak beli 2-3 rumah. Duit banyak. Waktu tu. Memang ni. Lepas tu 99 saya start futures trading, coffee, cotton, orange, natural gas, benda-benda macam tu lah waktu tu. Dan apa, mendalami pasal Elliott Wave kan, dan trade lah, trade technical kepada futures market. Naik turun, ada masa naik, ada masa turun, banyaknya turun. But we were using very low leverage and it was good time lah pada market waktu tu. Dan pada akhirnya pada 2000, yang mengubah saya adalah the late 2011 kalau nak tahu. Itu yang mengubah saya. Dan basically apa yang mengubah saya adalah this notion. Ini. The right belief. Sebab dalam otak saya, dan dia mengambil masa 2-3 bulan selepas saya mendengar apa yang lebih kurang apa saya sampaikan kepada anda ni. Yeah. Bila jumpa seorang ni, hamba Allah ni, and I think most of you now tahu juga apa cerita ni. Saya jumpa dia dan dia bagi soalan ni. Kenapa trade? Dia nak buat duit. Okey. Kalau jadi duit, nak buat apa? Berapa banyak? Dia tanya soalan-soalan macam ni. Kita tadi jumpa dia, kita nak teknik. Macam mana ikut webinar kan? Nak buy, nak sell. Lepas tu, nak belajar teknik. It's not. Anda semua dah ada teknik. Most of you guys dah ada sistem dagangan sendiri yang anda faham. Pakai dia. Jangan ubah dulu. Tulis SOP anda. Macam mana anda buy, macam mana anda sell, kat mana stop loss, kat mana TP, kat mana nak letak BE. Tulis kalau anda dah ada teknik. Jangan ambil apa-apa lain daripada saya. Ambil benda ni. Ni lagi penting daripada yang tu. Kan tak ada ni benda sentiasa yes belajar tapi nak tukar-tukar. Jangan. Anda pakai teknik anda. Pakai. Ya. Saya gunakan simple. Kalau anda faham sistem saya, amat simple. Tunggu break trend line, 3 wave masuk. Ada higher high masuk. Ikut trend. Itu je. Saya ikut, saya trend trader. Tapi kita define dulu trend dia. Okey. Tapi yang saya belajar adalah ni. Ni yang utamanya. Sebab sebelum ni saya mengakulah. Ni cerita betul. Tahun sebelum tu
saya rapat dengan few kawan yang memang kaki nombor. Memang kaki nombor. Ni kat Kuching ni. Memang kaki nombor. Hari ada draw saja, dia orang lepak dekat belakang, sama dekat shop Plaza ke, ada kedai nombor, belakang Pizza Hut. Betul? Betul tak? Dulu, sekali tak ada. Shop Plaza tahu? Lepak kat situ dulu ada kedai 4D kat situ. Sekarang ni tak ada dah rasanya kot. Saya lama tak ada lalu kawasan tu. Cerita dia, lepak kat kedai kopi kat ujung dekat tepi ada kapal orang letak ikan tu kan. Tahu kan lepas tu? Yang Kuching ni mungkin tahu. Lepak kat situ. Dan apa cerita dia, kita orang cubalah tengok Lucky Pig, tengok apa nak buy, apa. Sama lah. Sama macam kita tunggu apa nak buy, apa nak sell. Sama. Lepas tu kita letakkan margin entah apa-apa. Lepas tu kita kata kita ada analisa. Apa bezanya? Berjudi pun ada analisa. Dia ada, kalau tengok tiket 4D tu, dia ada yang dia panggil ada coding kat bawah ni. Ni code first price lah, ni second price kan. Code tahu kan buat? Tahu kan? Ada coding. Lepas tu dia decipher this coding. Ini first. Lepas tu kita ambil Lucky Pick dulu untuk ambil kan. Lucky Pick dapat dari mana? Daripada kaunter dekat depan tu kan. Saya ikut, saya tengok, saya tak beli. Saya tengok apa yang dia orang buat kan. Sebabnya bila dia orang kena nombor, kita makan besar. Saya pun haram tak haram, orang belanja makan. Guna apps? Saya tak tahu. Sekali saya tak tahu. Saya tak tahu. Seriously saya tak tahu. Saya tak tahu. Seriously saya tak tahu. Saya satu perangai saya tak berjudi. Satu perangai saya kalau nak tahu, saya tak berjudi. Itu je. Saya rapat dengan kaki-kaki ni, sebab something happen pada saya masa kecil. Kalau Olo, siapa yang tahu Sarawak ni ada Olo kan. Olo. Ada something yang berlaku pada saya masa kecil lah. And it traumatized me until now. Something happen masa kecil. Tak nak cerita lah, tak apa. Tu jadi personal, jadi cerita dia. Okay, cerita dia, what I want to share with you guys, yang kita kan, ada analisa, kita dah kata kita pandai trade, kita tahu trade, lepas tu anda tunggu daripada orang, apa signal hari ni? Tak payah. Apa signal hari ni? Lepas tu anda ikut signal dia. Ada tak beza dengan ambil Lucky Pick tadi? Apa beza kan? Kalau anda melihat analisa orang, dan anda ada analisa anda, dan dia berlawan, which analysis is betul? Analisa anda yang betul. So, analisa anda mengikut sistem anda. Bukan ikut analisa orang tu. Kalau Zul kata, buy gold saja, jangan sell. Tapi sistem anda kata, ini sudah sell, saya betul, anda betul. Bagi sistem anda betul. Faham? Sebab sistem saya trend trading. Sistem anda mungkin satu sistem di mana anda adalah contrarian trader. Tak ada masalah. Mana yang betul kat situ? Tak ada. This is probability. But the thing is, you must set the right belief. Itu yang pertama. This is among dia. Clear objective. Kita akan cerita benda ni sahaja hari ini. System to achieve the objective. Rules of the system dan tools of the system. Pada minggu depan, bila kita masuk webinar kedua, saya akan tekankan banyak kepada yang ini. Saya akan banyak tukarkan kita punya, slowly anda akan tengok, dia akan align dengan yang ini. Dan system to achieve serta rules of the system saya akan pecahkan kepada dynamic dan juga kepada technical. Anda akan tengok perubahan dalam webinar punya syllabus slowly. Slowly anda akan tengok perubahan dia. Okay, the right belief. So these are the thing that you need to do. Anda kena buat adjustment kepada anda punya belief ni. Yang pertama, menerima reality. Kita akan masuk kepada yang lain-lain ni kemudian. Bukan dia tak penting, ini lagi penting. Starting dia yang penting.
Kalau ini pun anda tak betul, sampai bila-bilanya buat yang belakang ni, semua anda akan dapati kalau anda trend trader, anda curi trend, anda curi retracement dahulu. Kan? Ni buat cerita macam ni buat lain. Tu benda-benda yang menunjukkan belief dia tak ngam. Dan adjustment of truth. Satu yang kita selalu dengar, institution trading dan retail trader. Sini power. Sini information semua dia ada. Dia tahu order orang. Let me tell you honestly now. Tak. Dia orang tengok chart yang anda lihat sama. In fact, there are some banks, there are some institution. Siapa kata tak ada pakai MT4? Siapa kata? Anda pernah tengok tak? Oh, trader bank, dia trade juta-juta, tak pakai MT4. Tak. Siapa kata? Let me know, siapa kata? Oh, takkanlah trade juta-juta tak pakai MT4. Mana ada? Sama. Itu cuma platform. Kan? Si trader, yes. Si trader, Sting or Swim, personalized platform kita buat sendiri, kita upah. Tapi adanya yang subscribe kepada brokerage di mana dia orang buka commercial account. Ada. Siapa kata tak ada? Anda boleh check mana account manager kita. Ada mana Hidayat. Hidayat tak ada dah. Boleh tanya. Dayat ada. Dayat ada. Ya. Okey. Mungkin tak tahu kat Malaysia, saya tak tahu. Tapi luar negara, ada. Okey. Saya kat Malaysia, saya tak tahu. Tapi luar negara, London, dekat apa, ada. Okey. So, dia tengok chart yang sama. Oh, ini adalah big players nak ambil kita punya stop loss. Benda ni memang ada, memang berlaku sebab situ liquidity. Yang kita dah tahu, situ big round number, situ juga kita letak kita punya stop loss. Ataupun the obvious tempat lekuk macam ni, oh sini stop loss. Satu dunia tahu sini stop loss. Letaklah satu, dia panggil hang in the air punya stop loss. Jauh lah sikit. Bagilah breathing space. Bagilah breathing space. Dah kena, oh nak ni masalah dengan stop loss nak dekat-dekat. Trade 2-3 pip ambil TP. Ni benda biasa yang kita tengok. Soalan saya, stop loss kat mana? Stop loss kat mana? 2-3 pip TP. Stop loss mana? Tu soalan-soalan yang I hope anda fikir. Lain daripada tu, be an investor. Kita ni sebagai retail trader, you are better than institution trader. Institution trader, these are orang bekerja sebagai trader. Bekerja dengan satu institusi. Kita ni, you are the institution. Anda memainkan peranan yang lebih besar dari institution. You are bigger than diorang ni. Leverage anda tetapkan. Nampak? You are the one who tetapkan, diberi leverage tinggi dan anda tetapkan berapa anda nak pakai. Sini they don't have a choice. Sama ada very low ataupun tak ada leverage. Ni belah sini. Holding time. Anda tetapkan. Sini tak ada. Anda trade untuk anda sendiri. Sini trade untuk proprietary desk ataupun whatever. You have all the advantage over these guys. Yes, everything. Anda manage sendiri, order letak sendiri, whatever. Anda nak keluar sendiri, tak payah team analysis. You are bigger than them. Yeah. You are that's why kita kena berfikir sebagai seorang investor. You need to have this mindset.
Bukan sebagai seorang yang bekerja. Tahu tak macam mana seorang tu berfikir sebagai bekerja ataupun sebagai investor? Kalau dia kata target bulanan. Berapa target tahun? Tak ada, saya target bulan je bang. Sebelum anda nak target bulan, anda kena target tahunan dulu. What is your annual target for your trading? Dan anda pecahkan, okey. Barulah anda pecahkan. Baru anda pecahkan. And bulanan anda kena besar sikit daripada target tahunan. Maksudnya macam ni. Kalau anda target tahunan sebanyak 50%. 50%. You need to put all this. And setahun tu ada 12 bulan. Maksudnya, you can target bulanan. You can target bulanan. You don't target berapa? 2, 4, 5. You don't target 5. You don't target 4. Anda target 7% sebulan. Target macam ni. Ya? So that anda ada lebihan. Faham? Kalau anda cuma saya target 20% bulanan. Bulanan, itu orang bekerja. Itu trader. You need to think as an investor first. Give a longer time frame to your target. What's the longer time frame? Okay, ini untuk tahun ini. By now, kita dah bulan 8. Ingat tak webinar bulan 1, bulan 2? Bulan 2 bila kita start, bulan 1 kita start webinar, saya dah sebut. Anda dah listkan tak apa anda punya target? Setahun, 3 tahun, 5 tahun untuk trading. Untuk sistem dagangan anda. Apa target dia? Dan barulah anda pecahkan. Anda tahu berapa you can, what is your game plan untuk bulanan. Because anda sebagai investor, dia sama macam orang pemilik kedai tau. Dia tak dapat berfikir macam orang bekerja dekat kedai dia. Biarpun anda juga yang menyapu sampah, sebab sebagai trader anda buat sendiri semua. Anda tak dapat fikir sebagai seorang bekerja. Sebagai seorang bekerja, dia fikir hujung bulan ni gaji ataupun ada bonus. Itu orang bekerja. Sebagai pemilik kedai, anda kena fikir besar sikit. Sebab anda bukan fikir dia saja, pekerja saja. Anda kena fikir elektrik, anda kena fikir stok, anda kena fikir sampah, anda kena fikir lain. Nampak? So, fikir sebagai investor, you need to have a longer time frame and you need to letakkan over budget sikit. Over sikit dia punya target. Over target sikit. Berfikir sebagai seorang investor, so set the objective. Cari diri anda, cari kesesuaian. Tengok modal berapa. You cannot talk about saya depo $10, $50. MC depo lagi. Berapa? You need to think about berapa. What's the big numbers. If not, anda akan lekat dalam pusingan trading ni, ketagihan trading. Sebab anda ada hit besar, ada yang hilang semua. You will be in this loop. Tak berhenti. Macam kena pukau. Faham? Faham? Nak berhenti trade tak boleh sebab dah rugi banyak. Berapa banyak? Entah. Hari tu aku dah rugi 10,000. Sebenarnya berapa? Anda akan lekat dalam ni. Macam memang kena pukau lah. Nak keluar tak boleh. Lalu sampai dia tak tahan lagi dah. Aduh, tak boleh. Aku dah belajar macam-macam, rugi dah banyak. Sampai had itu. Ya, Pak. Itulah dia. Tapi ini banyak berlaku kepada, maybe kepada kita sendiri. You need to think all this. You need to think to budget dia. Berapa sebenarnya capital anda nak letak? Ada duit. Dia jangan buat macam beli nombor. Oh, aku ada duit lebih. Aku beli nombor ni. Nampak tak? Itu bukan orang bisnes. Itu orang tikam. Boleh? So, anda kena revisekan balik. Buat the whole plan. Buat anda punya planning dia. Macam mana nak buat dia? Start macam ni. Buat anda punya ni. Okey, berapa sebenarnya your disposable income? Buat anda punya annual budget. Buat anda punya annual budget. Jangan buat budget bulanan. Buat annual budget.
Sebab bulanan anda tak sama. Masa kereta anda tengah insurans dia expiry, road tax expiry, hari raya, belanja tak sama. Budak start sekolah tak sama. You need to do your annual budget. Berapa active income yang anda ada untuk setahun? Berapa passive income yang anda ada setahun? Apa kena-mengena dengan trading? Kalau ini pun tak betul, jangan trade. Kalau anda tak buat benda ni, jangan trade. Ada duit lebih tikam. Itu bukan trading. Buat ini dahulu. Buat your income dulu. Lepas tu, anda buatkan ini income. Lepas tu, anda buatkan anda punya expenses. Expenses. Anda bahagikan kepada benda yang benda yang anda memang bayar setiap bulan. Those ada tetap dan kalikan dia kepada 12. These are the tetap. Ini adalah expenses tetap. Ini memang bayar rumah, bayar kereta dan hutang dan lain-lain. Tetap. Ini adalah benda yang seasonal. Benda seasonal seperti kereta, budak sekolah, cuti, anda melancong, dan lain-lain, whatever, dan lain-lain. Listkan down. List everything. And then sini mungkin anda boleh bagikan dia kepada 3. Dan yang pembelanjaan tetap. Ini adalah yang contohnya bayar rumah ni long term commitment. Ini adalah mid term dan ini adalah short term commitment. Contohnya anda ada apalah hutang ion ke apa kan. So what you can tackle first adalah untuk yang short term ni. Yang jumlah sikit. Anda nak settlekan dia. Supaya your expenses menurun and whatever anda ada untuk disposable. Dan juga saving menaik. Ini yang anda punya goal. Buat ini dulu. Bukannya ada duit berapa depo support resistance kat mana. These are the things you need to do dulu. Nak bisnes, anda tengok dulu modal anda berapa. Then you can position yourself sebagai apa dalam trading ni. Dalam bisnes online. Ni bisnes online. If you have big, you go big. You have small, you go small. But everybody start small dahulu. Test out the system. That's how to go about it. But the starting point, apa-apa bisnes, kita akan bercerita mengenai duit. Betul tak? Bisnes apa, Elio? Boleh. Ikut orang. Tu dia. Nampak? Ni bisnes. Ini bisnes online. You cannot think about it kat mana buy, kat mana sell. Itu cuma satu daripada hari bisnes anda. Everything money, yes, exactly. Semua duit. Zaman ni mana ada? Zaman ni tak ada. Kan? Tak ada. Anda cerita apa pun, kalau tak ada duit, kita boleh cerita siang malam. Itu je. Tapi tak jadi apa. Sedekah zakat, yes. Letakkan. Sedekah zakat itu adalah benda yang you put as seasonal. Itu seasonal. These are the things that you need to put. Yes, seriously Edward. Baru nampak duit kita. If not, if you don't record all this, bukan hanya dagangan anda tak nampak. Duit anda sendiri anda tak nampak kat mana. Betul tak? Kalau tak mana pergi duit aku 15 hari bulan bila gaji. Nampak? I'm not trying to advise anda kepada jaga duit anda. I'm trying to show to you apa yang saya buat dan bagaimana saya merancang untuk nak fahamkan who am I sebagai trader. Business trading saya nak bisnes macam mana? Sama ada saya kontraktor kelas A ke ataupun kelas F. Kelas F ada lagi sekarang ni. Mana satu saya? Sama ada G5 ke ataupun tak ada G. Sama-sama Edward. Buat benda ni. You can see
What is the performance? Where you are. Buat anda punya chart. Then bila dah ada benda ni, then anda buat your chart. Ni maksud saya. Then anda start buat chart anda. Bukannya tahu buy sell terus. Sebab trading simple. Market analysis, security yang kita trade, market type, kat mana kita nak trade teknik kita, dan simple entry, complex exit. Trading ini je. Dia tak susah trading. Trading tak susah. Kalau siapa kata trading tu susah, dia pandai trade. Masalahnya dia cuba trade market. Trading cuma application of your system kepada market. The moment anda kata trading susah, simple, anda tak jaga duit, anda tak ikut teknik anda. Dua je. Tapi tu, I don't believe trading tu susah. When time is not good for your system, lower down your rate. Sebab ada turun naik, tak adanya yang macam ni. Tapi ini semua impian kita. Tak ada. Graph trading anda naik turun. Sistem anda benda yang statik. Market tak pernah statik. Bertukar-tukar. You can't be reading the market and hoping to get 100% all the time. It doesn't, itu tak wujud. Itu tak wujud. Anda buat apa pun itu tak wujud. Tak ada cara tu. Okay? Do understand this. Setiap orang akan mempunyai trading objektif berbeza. What you want. Sebabnya mungkin seorang student, dia modal tak banyak. Fund manager, modal banyak. Seorang ni, dia dah bekerja lama. Ada modal. Seorang full time trader, kena ada modal cukup. Berapa cukup? Dia tak ada 10,000 ke 100 juta ke, tak ada. Berapa belanja anda dan ni? Sebab itu orang tanya, berapa modal cukup nak jadi full time trader? Entah. Kalau anda duduk dekat Kayangan, sewa dia dekat nak 18,000 sebulan, 10,000 sebulan tak boleh jadi full time trader. Kalau anda duduk kat kampung dan makan minum kejar ayam, pancing ikan, anda cukup nak bayar internet sahaja, beli garam, mungkin cukup 200 sebulan. Nampak? Jadi berapa modal cukup? Dia kepada gaya hidup anda. Kepada apa yang anda nak. Faham tak? Jadi ada yang kata 10,000 cukup untuk jadi full time trader. Tak. Tak. Cuba anda duduk dekat tepi KLCC tu. Pajak tanah kat situ, lepas tu buat rumah. Mana cukup 10,000 nak jadi full time trader? Kalau anda duduk dekat situ. Nampak? Setiap orang lain. Situasi kita berbeza. Anda definekan siapa diri anda. Saya sebut benda ni sebab saya banyak terima mesej pada bulan 4, bulan 5, time PKP tu, diorang ada yang terima duit severance sebab buang kerja. Nak jadi full time trader macam mana bang? Saya ada duit severance. Masa ni belum teruk lagi ya. Anda akan nampak impact dia bila habis moratorium ni kan. Dan yes, kita cerita realiti ni. Dia cerita realiti ni Dan I hope siapa-siapa ada kat sini nak terasa, masa ni anda terasa. Masa ni anda terasa. Nak sakit hati, masa ni. Masa ni. Webinar 1 ni. Webinar 1. Masa ni I hope anda dengar benda ni. Okay. Sebabnya Yes, baru nak sebut. Nak jadi full time trader dengan duit pampasan, dan sedangkan dia punya, dan duit tu adalah untuk anda sementara if you have a working system. If you have a working system sebelum tu lah yang memang menjana, anda tak tanya pun soalan tu. Anda tak tanya pun soalan tu. Berapa cukup nak jadi full time trader? Tak ada. If you have a working system, you know how much your system can generate. Masalahnya bila anda desperate. Bila anda desperate. Ini bukan tempat berjudi, memperjudikan masa depan anda. Apa yang anda tengok dekat social media tu is not the truth. It's not the truth. Tak benar. Okay? Gaya kehidupan macam ni, trader macam ni, duduk tepi pantai, duit jatuh dari pokok,
Tak wujud. Tak wujud. Kalau ada pun berjaya, itu adalah satu nasib. Dan lepas tu dia bagi balik kepada market, balik cerita wal hasil, balik asal, balik sama. Ini adalah satu proses sebenarnya bukan kepada market, sebenarnya kepada mindset, kepada kita. Ini business. Okay? Nampak? Set your objective. Know what you want. Setiap orang berbeza. Berapa equity, berapa lama nak sampai masa dan apa goals anda. Hopefully, this one I can get it across to you guys. Kalau anda terpaksa menjadi full-time trader, terpaksa, nampak kataan saya pakai ni, sebab kehilangan kerja, tolong jangan trade dahulu, hidup dengan duit pampasan tu, dan anda test out sistem anda dahulu, terutamanya yang terpaksa menjadi full-time trader. Saya harap anda sampaikan kepada kawan-kawan lain. Fikri, faham? Edward, Dila, ya? Ini bukan skim cepat kaya dan guarantee profit. Ini bukan dia. Ya? Modal besar boleh hilang lagi besar. Itu sahaja. You need to start merangka anda punya perniagaan. Set aside masa untuk anda test out sistem. Dia tak ada benda cepat. Hidup ni anda tahu. Dapat benda senang, hilang pun senang. Sama. Tak ada. Kalau anda mula-mula trade 5-6 entry tu, ada yang hilang kerja. Saya tak kongsikan benda ni kepada ni. Tapi saya ceritakan ya. Saya tak sebut nama. Kejap saya tengok nama ni. Ada tak dia? Tak ada. Okey. Ada kau? Okey. Saya cerita. Saya tak sebut nama. Okey. Saya tak sebut nama. Don't worry. Okey. Hilang kerja. Sebut tempat kerja boleh? Tak. Okey. Hilang kerja. Bulan 5. Bulan 5. Kita gunakan sebagai pengajaran lah. Saya tak sebut nama. I'm not Dewan. Tapi saya nak kongsikan kepada semua. Okey. Cerita dia trade. Dia ikut kawan, letak. Adalah 200 lebih ribu. Dia ada duit 200 lebih ribu untuk duit pembahasan dia. Lepas tu letak dalam account trading lebih kurang 20,000 USD. Okay. 5 trade pertama, entak. Jadi semua. Dia punya 50,000 USD tu jadi 100 lebih ribu USD. Dah tahu dah? Okey. This you. Okey. Saya tak sebut nama. Don't worry. Okey. Lepas tu, satu trade. Satu je trade. Satu je. Hilang 100 lebih ribu tu kan. Okey. Dah. Lock. Ya, lock. Tapi account tu dah tinggal 3,000 lebih kan. You know? Lock. Sampai bila? Kalau ada widening, habis. Spread widening, habis. Itu je saya sebut. Okay? Start balik. Ataupun stop dahulu. Don't think about recovery. Stop dahulu. Saya harap ini semua menjadi pengajaran kepada semua. Dan ada real story. Dia melibatkan masa depan. Benda macam ni tau. Okay? So fikirkan apa saya sebut. Ini bukan skim cepat kaya. Ini sama macam bisnes lain. Ini bisnes online. Anda berdagang instrumen kewangan. Sama ada anda berdagang stok ke, anda berdagang currency ke, komoditi ke, apa ke. I don't want to touch hukum halal haram kat sini. I'm not an expert dalam bidang tu. Saya what you do is anda dia bisnes sama je. Itulah. Okey, ini adalah bisnes sama saja seperti bisnes lain. Peratus kegagalan adalah tinggi. Peratus kegagalan apa juga bisnes. Bukan hanya online trading ya.
Anda buka jual char kway teow pun sama. Okay, sama. So, dia starting dia daripada all semua ni. I was hoping saya dapat dengar yang macam ni bila saya start dahulu. Kan? Ada yang pernah datang kelas, Zul, dapat bagi saya berapa dekat bulan? Entah. Mana saya tahu awak nak berapa. Saya tak pegang duit orang. Saya trade duit saya. Okay, kalau tak buat apa saya mengajar? Baik, saya buka satu tab, okay, come. Okay? Because I don't need your money. I don't need. Okay, all this. Ada start perniagaan anda. Ada start perniagaan anda where you set yourself right first. Set yourself right, the right belief with a clear objective and cari sistem yang ada kelebihan. You need to test out. Kebanyakan retail trader anda menggunakan sistem orang lain. Boleh. Tapi test out dia dulu. I need you. Okay, faham? Yeah? This is what you as a retail trader. Tak ada idola-idola. What I'm sharing with you adalah mistake saya. Mistake saya. I'm sharing with you mistake saya. I did the mistake and I know it's a mistake. I did the mistake and I know it's a mistake. Apa saya ceritakan ni banyaknya ada saya sendiri dalam tu. Ada saya sendiri dalam tu. Yeah? And I know most of you also can relate, ya kan? Boleh nak, oh sama je. Yeah? Itu je. Beza saya dah lalu mistake berkenaan and I learn from it. Some of kita nak learn daripada mistake tu dan berubah, susah. Itu cerita dia. Jadi Robin Hood. Yes, tungat. That's why understanding you are trading only your belief about the market. Set the belief because this is your window kepada reality. 10% setiap bulan. Aduh. I'm not saying it's impossible. Tapi to keep istiqamah, nak sentiasa dapat dia, come on. Ini nama-nama the 5 titans, digelar titan, bukan digelar super trader, digelar titan dalam bidang kita. The 5 titan. Who are the 5 titan dalam trading? Kan? Dia orang ada cerita yang macam ni. Itu titan. Titan. Kan? Bukannya setakat Thor, bukan setakat Avengers, bukan. Ini Titan. Ini Titan. Kan Thor apa semua tu lawan bukan cerita Thor, cerita apa? Lawan dia ni. Nama gelaran dia 5 Titans. Kita kan. Oh, ni yang Elliot, Jesse Livermore, super ring kan. Lepak segi bulu. Okay. Ni benda dia. You need to assess what this is your window kepada reality. Okay. So what are the belief that you need to that one? These are the thing. Yeah, these are the thing. You are responsible for your own reason. You can't blame others. The only thing that can change you is you. Yeah? You must believe that you have control over your financial destiny. Anda mempunyai kuasa untuk mengubah anda, bukan orang lain. Saya cuma dapat kongsikan apa saya pernah buat, yang saya tahu gagal, dan apa yang saya pernah buat dan saya tahu itu boleh buat. Yang nak mengubah anda cuma anda. Ini bukan MLM punya ayat. Tak ada. Ni pasang kaki dua, ada cari dua orang. Tak ada. Anda buat sendiri. Objektif anda kena jelas. Ketahui kenapa anda trade, apa returns anda nak, apa risiko anda dan develop position sizing model. Kita akan banyak bercerita dalam ini. Okay? Risk kena ambil. Dan anda kena define dia dan accept losses sebagai part of trading. Tak nak loss, jangan trade. But you cannot accept all those losses. You need to define berapa loss,
Satu trade berapa? Jangan sebab satu trade, 2 trade, 5 trade, 10 trade habis terus. Tapi itu realiti dia. Dalam different market, anda trade differently. Dan anda kena define kan, what type of market yang anda nak trade. Sekiranya market berubah, you stand on the side. Macam saya duk sebut, stand on the side, tunggu. Okey, kita tangkap trend. Trend dah wujud. Bila dia buat high, 5 wave, break. Dia buat break. Ini 5 wave. Ini break. Ni kita cari. Kita cari pullback 3 wave. Sistem saya ini je. Kalau anda faham sistem saya ni je. Ini sistem saya. Kalau time frame besar, sama je. Kalau time frame besar, anda zoom out, anda nampak dia. Anda nampak benda ni. Anda akan nampak benda ni. Kalau anda zoom out, ini sistem saya. Bila basically kalau dia dekat top, dia gagal break, kan ini topping. Dan dekat RSI dia buat high. Kan ini topping punya ni. Macam ni, 1, 2, 3, 4, ni. Dan kalau ada orang panggil sebagai head and shoulder. Sistem saya ni je. Sama. Terbalik je lah. Dia break out ini. Kita tunggu 1, 2, 3. Ini je sistem saya. Tak ada benda pelik-pelik, tak ada benda apa. Anda tengok minyak tu, apa yang kita nampak. Saya zoom out cat besar sikit. Okay. Anda mencapai goals anda through position sizing. Through position sizing. Bukan lagi banyak entry, lagi cepat kaya. Lagi cepat menderma dia. Knowing how much to risk on each trade ke arah objektif yang besar. Keeping record. Ni kita kongsikan. Kali ni saya kongsikan. Bukan untuk signal. Saya kongsikan bagaimana anda merekod. Kita merekod dia macam mana. Okey. Having an edge over the market. Anda ada cara trading analysis to assess the market. Kita akan banyak bercerita mengenai US dollar, yen dan indices. Dan kita nak tengok relationship dia. I hope anda sekarang ni, bagi yang dah ikut webinar, Fikri, Mawada, Ming Leong, Fendi, Mazuki, Zam, Fifi, some of you are familiar. But Sarah, Joe, William, Din, Azlina, Kak Azlina. Okay. Some of Dila, Dungat, Chung. I hope by now, most of anda dah nampak benda ni, nampak dekat chart pun apa saya tunjukkan kan. Anda boleh nampak jelas where dia punya correlation di antara tiga ni. I hope you guys start dah nampak benda tu, bagaimana kita melihat the one market concept. The one market concept. Satu is only one market outside there. Is one financial market where everything is correlated. Okay? I hope you guys dah mula nampak. Boleh? Okay. Another one. Simple entry. Okay. I think by now, melalui technical anda nampak. Yes. Chart kita tak dapat ni. Tapi kita gunakan technical untuk tahu kat mana. Hala tuju. Apa boleh buat, apa jangan buat. Kan? Sekarang ni, I hope you guys dah nampak. And kongsikan. Kalau ada soalan, tanya dalam buku. Yes, folio setting. Yes, buku the objective and the right belief. The thing is, what you do one day, Sarah, all this. Saya tak nak sebut satu-satu. Masa tak cukup. Tuliskan all the belief that you have. Tuliskan about trading. This is what I do this. Kalau nak tahu, anda boleh tanya my wife dekat Facebook. Tanya dia. Zul, kalau hari biasa, hari trading, dia bangun lewat. Dia tidur lewat, dia bangun lewat.
Dia jaga lewat. Tapi hujung minggu, Sabtu, Ahad, dia bangun awal. Ataupun dia bangun lepas tu tidur balik. Jogging. Kita berdoa. Kita berdoa. Ngetih. Tahu tak kenapa? Sebab saya buat benda ni. Buat dekat phone. Je. Tak payah print out. Buat, kalau dalam grup saya tunggulah orang buat. Adalah orang buat. Lepas tu masing-masing stop. Saya, Alan, Bisbah. Ada few yang saya tak revise lagi. Ada yang, bukan apa. Ada yang lama-lama dia hantar yang lama balik. Allah, bercelaru. Saya kena atur satu-satu. Print out. Saya print out benda tu. Saya nak tengok anda punya ni. So what you do is, saya buat sampai 30. Sebanyak mungkin lah. Sebanyak mungkin. Tak perlu sampai 30, sebanyak mungkin. List down what are all your belief and what do you get from that belief. Buat ni Sarah. Inilah what keep saya centered. Sabtu, saya spend 1 jam buat benda ni. Sama ada dekat atas katil, bilik air, kat mana-mana, saya akan 1 jam. Duduk je. Saya tulis dekat phone saya. 1 jam. Ni yang saya buat. Sabtu, ataupun saya tak buat Sabtu, Ahad. Saya cuba untuk kekalkan disiplin dia Sabtu. Pagi Sabtu anda akan dapat pukul 7, pukul 8, saya bangun. Saya tulis. Saya akan tulis benda ni. This is, kalau tanya saya, apa secret saya? Ini secret saya. Ini secret saya, kalau nak tahu. Ini secret saya. Nampak macam leceh, nampak macam remeh. Dan saya buat ni sejak hujung 2011 sampai sekarang. Kalau nak tahu rahsia saya, this is the document. Nampak apa benda dokumen ni? Saya tulis. Biarpun nampak sama dah jadinya. Sebab tiap minggu buat. I try to keep fresh. Mungkin ada benda yang kacau otak saya minggu tu, saya tulis. This is my secret. Macam mana Zul, kenapa kalau ikut kan? Saya tanya anda sekarang. Okey, dengar. Saya tanya anda sekarang. Siapa yang boleh bagi webinar 4 jam sehari dari start 2017 sampai 2020? Siapa yang anda kenal boleh buat macam saya? Ada boleh tanya Helmi. XM nak bagi, tak payahlah, ini cuti. Tak, saya nak webinar. Mana ada? Tak ada. Because I am centered. Saya ada satu yang saya nak. Dalam dunia ni, setahu saya dalam dunia, adalah yang buat sekali sehari. Ada. Isnin sampai Jumaat. Itu pun dia ada off seminggu, 2 minggu, dalam sebulan, 2 bulan adalah off. Setahu saya 4 jam dalam dunia. I'm not talking about Malaysia. Dalam dunia ni yang saya tahu, saya seorang. 20, yes. Kalau saya nak charge lah, kalau saya nak charge, berapa anda rasa saya nak charge? Tak ada. Lepas tu saya tak charge. Berapa saya nak price dia? So, benda ni, you want to keep centered, package 6 jam. Okay, you want to keep yourself centered, do this. Sekarang, Azlina, Dila, Edward, Fikri, Cak, buat benda ni. InsyaAllah. Buat benda ni. You will see huge difference dan buat benda ni tadi. Atur balik. Berapa modal yang anda boleh untuk trade. Buat benda-benda ni. Sebelum anda nak cerita mengenai trading. Buat benda ni dulu. Hujung minggu ni fikir balik. Start fresh. I will try to bring you dalam 20 webinar ni satu journey bagaimana anda membentuk satu sistem dagangan dan memahami satu sistem dagangan that works. I'm not saying memang itulah dia, tak. Cerita dia, you come up with the objective. You come up with clear what you want. You come up with the money. You come up with the time that suits you.
Ini dia. Key point paling penting. This one. Do it. Do it. Comparekan dengan list-list ni. Comparekan dia. Ya, nota ni ada dalam grup. The key point yang saya nak dan action yang anda buat adalah ini. Do it. And compare your list to the taste of successful trader. Kat belakang ni. Boleh? Key point yang mau letak. Contoh macam ni lah. Saya believe saya seorang scalper. What do you get? Saya boleh masuk market cepat dan keluar cepat. Saya believe risk management tu penting. Saya jaga risk. Tapi kalau anda MC, jangan letak benda tu. Contoh belief. Yang saya listkan ni adalah belief saya dan because saya dah mengikut bantap kan. Inilah dia. Ni contoh dia. Saya tak dapat bagi contoh. Ni belief anda. Boleh, boleh. Mana saya dapat bagi contoh? Saya believe, saya trade. Anda kena letak, mana saya tahu. Letak belief anda. Kalau saya tunjuk homework yang dalam CTFX tu, oh, meriah, macam-macam. Lagi boleh. Yes, rukun iman. Itu kan dia. But they are the truth. These are the thing. Because when somebody did a survey, a study on successful trader, dia orang mempunyai belief yang pun cara trade tak sama, tetapi trading belief yang sama. Jangan hantar kepada saya. Do it for 1 month. Every week anda buat dulu. Then sebulan nanti, then you contact me. Kalau tak, setiap bulan, setiap minggu hantar, aku pun nak buat aku punya. Okay. There is no right or wrong. Don't worry. Tujuan saya akan tengok dan senyap. Saya akan komen. Because what are the right ones? These are the right ones. Jawapan, kalau nak cari mana jawapan, ini jawapan dia. But you can't be looking at this jawapan. You do your own dahulu until you see changes, because you are writing what you. Sebelum kita nak start berubah, anda kena tengok anda dulu. Ya, saya percaya bila nak kena stop loss, saya kena alihkan stop loss. Letak terus, letakkan dia. Saya percaya kepada entry yang banyak sikit. Kalau satu entry sikit sangat, saya kena letak 18 entry. Itu letak. Tak ada betul, tak ada salah. Don't worry. Don't worry. Okey? Jadi itu saja kita punya webinar pada petang ini. Ini adalah webinar pertama kita pada Jumaat. Kasar sikit, tapi webinar satu ni saya nak anda lekat benda ni. Ini yang paling penting, that belief. Kalau ini lain, ini salah. Ini ada betul ada salah. Kalau ini tak ni, kalau belief anda lari, percayalah anda tak akan dapat buat yang lain-lain. Tak dapat nak disiplin, tak dapat, dan anda nak skor cepat. Ada masa, ada cara je. Tapi you need to cover your bases dahulu. Get your bases okay dulu, then barulah cerita nak hentak lah, apalah. But you want to do that, you know the risk, you define the risk, and anda tak gunakan modal anda. Itu contoh. Okay, invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, segalanya bermula daripada kepercayaan yang betul kepada trading. Okay, insyaAllah bersama lagi pada Isnin. Terima kasih semua, selamat berhujung minggu. Esok dan Helmi ada webinar pada malam ni, jangan lupa. Dan esok kita akan ada webinar bersama Helmi sebelah pagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikri, thank you. Minjong, thank you.